من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت تعلم وتعليم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berkumpul di dalam majlis ilmu kuliah bulanan kitab Sifat 20 susunan daripada Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Jadi kitab yang kita gunakan kitab yang ni, kitab Sifat 20, kitab rujukan tambahan kita kitab yang warna hijau dengan Habib Abdullah bin Hamad Al-Jufri. Baik. Seperti mana telah insya-Allah kita bahaskan kuliah sebelum PKP, kita dah masuk pada bab basmalah, ya. Jadi pada muka surat 3, ya. Surat 3 betul boleh. 3 surat 3. Kita dah syarahkan bab basmalah tadi, kita masuk terus pada kitab. Kita fokus terus kepada ha? 9. Dah masuk 9. Buku surat 9. Dah masuk Dah masuk ke ini 10. Baik. Jadi catatan sebelum tu semua dah ada Apa dia ma'rifah, apa dia jazm, ada. Adakah kita skip betul? Saya nak tanya dulu. Tak, ataupun kita skip. Contoh apa maksud jazm, pembahagian, apa maksud apa dia ma'rifah, ada dah saya bagi tahu. Ya? Tak apa, saya kena tanya. Saya rasa tak ada. Yang terakhir dulu, saya ada 4 jenis pujian. Ya, maknanya baru mula. Baik, kita pergi kepada pusat ketiga. Pusat ketiga, fokus kepada kitab terus. Yang kita dah syarah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dari segi tauhid, dari segi fiqh, dari segi tasawuf, ya. Kita dah beritahu. Alhamdulillah, ya. Lepas tu memada untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebagai perlindungan kita daripada Allah Ta'ala. Perlindungan dari 4 penjuru disebutkan, dari depan, dari belakang, dari kanan dan juga dari kiri. Kenapa tak dari atas dan tak kenapa dari bawah? Kerana dari atas turunnya rahmat barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tak daripada bawah? Ya, kerana syaitan itu tidak akan datang daripada bawah, daripada tapak kaki anak cucu Nabi Adam AS. Boleh faham? Baik. Kemudian tadi Haji Sagat tadi, segala puji bagi Allah, segala puji Tuhan seru sekalian alam. Kita dah bahas, ulang sikit, iaitu pembahagian terbahagi kepada 4. Iaitu pertama, Allah memuji Allah. Nombor 2, Allah memuji akan makhluk. Nombor 3, makhluk memuji akan Allah. Keempat, makhluk memuji akan makhluk. Muka surat 3 belaka semua. Tu contoh-contoh kita dah bagi juga. Alhamdulillah. Maka masuk seterusnya, Tuhan seru sekalian alam, pentadbir sekalian alam. Apa maksud alam? Ada buat, ada tali. Selain daripada Allah, selesai. Baik. Masih Allah bahasa Arab.
Ya, kita teruskan dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya dan menarik akan kelebihan kurniaannya. Segala sesuatu itu daripada Allah. Perlu kita fahami, bila kita sebut Alhamdulillah tu bukan sekadar ujung-ujung lidah, minta maaf dengan bahasa, tetapi jauh dari dalam lubuk hati kita yang terpaling dalam sekali. Kerana setiap nikmat itu datang daripadanya, setiap kurniaan itu datang daripadanya. Sebab itu kita puji, segala puji itu kembali kepada Allah. Allah memuji akan dirinya, Allah memuji akan makhluknya, makhluk memuji akan Allah, dan makhluk memuji akan makhluk pun kembali kepada Allah. Justru kita tidak boleh sombong, tidak boleh bongkar, ujub dan sebagainya, kerana Allah beri belaka. Kullu minallah, semuanya daripada Allah. Baik. Dan selawat yang paling lengkap, ada kita syarah dulu selawat? Belum lagi ya. Okey, selawat terbahagi kepada 3. Nah, catatan dia, selawat terbahagi kepada 3. Nombor 1 daripada Allah. Ya. Selawat nombor 2 daripada malaikat. Tulis poin dulu. Nombor 3, selawat daripada kita. Ada berapa tadi? 3. Nombor 1 daripada Allah. Dalam Al-Quran ada menyebut surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi dengan ucapan salawat dan salam dan penghormatan yang sempurna. Mari kita selawat sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada selawat dan juga salam. Lengkap. Baik, bila kita dengar ayat tu, kita jangan buat nak kalau dalam khutbah Jumaat kan. Tu khatib innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semua mulut ngantuk lagi dia. Jawab dari situ di dalam khutbah yang dibenarkan bercakap, ini menjawab akan seruan tadi. Yang perintah untuk berselawat kepada Nabi. Yang lain tak sama. Kadang-kadang tak benda-benda tak ada apa pun dia nak bercakap. Cek. Hak ni bila suruh selawat, ittaqullah. Boleh kita la ilaha illallah. Ini jadi itu. Bila tak suruh cakap, pom. Sama. Kena faham. Jadi selawat daripada Allah bermaksud rahmat. Tulis. Salawat daripada Allah bermaksud rahmat yang mencurah-curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada salah faham pula. Pernah ada soalan yang ditanya, apa ibadat yang Allah Taala, apa semua ibadat Allah Taala suruh kita buat, satu ibadat yang Allah buat. Dia tanya, dia jawab, selawat. Dia kata, la ilaha illallah, itu bukan ibadah. Allah Ta'ala maksud salawat daripada Allah, rahmat yang mencurah-curah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah lain, kita yang kena buat ibadah. Kita diperintahkan untuk buat ibadah kerana kita hamba. Jadi maksud salawat daripada Allah, dari rahmat yang mencurah-curah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tak ada kosongkan, boleh duduk. SOP. Aduh. SOP, ikut SOP. SOP, Standard Operating Procedure. Baik. Dan salawat daripada malaikat. Yang ni pula salawat daripada malaikat bermakna istighfar. Apa makna istighfar di sini? Istighfar di sini bukan bermakna memohon keampunan. Boleh saya istighfar di sini bukan bermaksud memohon keampunan seperti mana kita faham dari selawat daripada malaikat. Selawat ini daripada malaikat bermaksud istighfar. Istighfar di sini bukan bermaksud memohon pengampunan, kerana
para Nabi Rasul, baginda Nabi SAW tidak ada dosa. Justru meningkatkan lagi darajat Nabi. Maksud di sini bukan untuk mohon ampun kerana Nabi tidak ada dosa, tapi maksud dia agar diangkat lagi darajat Nabi. Mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Dalam doa lepas azan kita ada baca kedudukan yang tertinggi lagi terpuji. Para Nabi Rasul tak ada dosa, apatah lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna di sini bukan istighfar mohon ampun, tapi ditingkatkan lagi darajat. Boleh? Nombor 3, salawat daripada kita. Apa maksud daripada kita, salawat daripada kita? Doa dan syafaat. Doa, permohonan doa dan permohonan syafaat. Salawat itu sendiri satu doa, sehingga para ulama mengatakan belum tentu semua zikir itu adalah salawat, tetapi tentu sekali salawat itu adalah zikir. Dan salawat itu kelebihan dia tentu sekali Allah terima. Satu-satunya ibadah yang Allah Ta'ala terima, ibadat solat, ibadat puasa, barangkali ada kecatannya. Mungkin dia kurang khusyuk, kurang rukun dan sebagainya, begitu dan sebagainya. Tetapi salawat ini diterima walau dalam keadaan bergurau, walau dalam keadaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, walau dalam keadaan bergurau, walau dalam keadaan riak. Buat apa, bagi infak, bagi apa, riak, Allah tak terima. Cuma nak bagi tahu sebab apa kemuliaan ini besar diberi pada salawat ni, hingga dalam keadaan tersebut Allah terima kerana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma adalah tempat-tempat yang makruh, dalam toilet ke dan sebagainya, tapi kesimpulannya Allah terima. Baik, jadi kalau ditanya pada selawat terbagi kepada berapa? Tiga. Jadi permohonan doa dan syafaat. Sayyidina Ubay bin Ka'ab pernah tanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana banyak nak selawat ni? 1/3 kah, 1/4 kah, 1/3, 1/2? Saya ringkaskan mafhum hadis. Kalau diperuntukkan seluruh masa untuk bersolawat, itu yang terbaik. Allah Ta'ala cukupkan dia, Allah ampunkan dosa dia. Masya Allah, tabarakallah. Bukan untuk Sayyidina Ubay bin Ka'ab saja, untuk semua siapa yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Jawharul Mawhub wa Munabihul Qulub, tulisan nukilan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani yang diambil daripada kitab Al-Lubab Al-Hadith, kitab daripada Imam Suyuti, ada menyebutkan, kalau ulama fiqh 300 selawat lebih kurang, ulama tasawuf 800, dia ada sebut begitu. Kesimpulannya, kalau penuntut ilmu paling-paling tidak pun 100 lah sehari tu. Ada 100 paling tidak. Saya kira yang kita semayang tu, kali kita selawat tu yang wajib tu, kira hak di luar. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Ke atas penghulu kita, Sayyidina Muhammad. Boleh tak kita panggil gelaran kepada Nabi Sayyidina? Bahkan tidak ada kesalahannya, tidak ada bid'ahnya, kerana panggilan kemuliaan. Panggilan kemuliaan kepada baginda Nabi SAW. Dan hadis yang mengatakan jangan memanggil aku dengan gelaran Sayyidina itu hadis palsu. Bagaimana satu orang golongan yang memperjuangkan hadis, dia kata Al-Quran Sunnah, setengah golongan hadis sahih saja, tiba-tiba kau ambil hadis palsu. Di situ tengok kepincangan satu golongan yang mengaku diri mereka ikut Al-Quran dan Sunnah. Perhatian ya, perhatian, saya pohon, minta perhatian. Bila kita tidak ada asas, kita tak tahu siapa yang mengajar. Saya ulang sekali lagi. Bila kita sendiri tak ada asas tu Haji, asas yang kukuh, kita tak tahu yang mengajar ni Wahabi ke, Syiah ke, liberal. Kita masa tengah-tengah je, mengajar yang tak sepatutnya diajar. Sebab apa? Asas kita pun tak ada, tak kukuh, tengah gitu. Apa? Kita tak tahu mana
which is which. Kerana itulah kita kena ada asas yang kukuh. Kerana asas itu penting. Baik, jadi panggilan kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi, apa maksud Nabi? Takrif dia. Pertama, manusia. Nombor dua, lelaki. Nombor tiga, apa? Merdeka. Makna bukan hamba. Pertama manusia, nombor dua lelaki, tertolak perempuan. Nombor tiga, merdeka, tertolak hamba. Contoh Sayyidina Luqman Al-Hakim, seorang lelaki yang Masya Allah, hebat. Tapi ada ulama kata dia bukan Nabi, wali Allah. Kerana dia hamba-hamba. Ada lebih sekarang. Apa dia? Manusia, lelaki, merdeka. Kemudian apa? Menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia ni selamat daripada cela dan juga daripada ibu dan bapanya. Bukan dari pekerjaan yang hina, yang mulia. Ibu dan bapa, daripada yang mulia. Tidak ada kecelaan dalam pekerjaan ataupun nasab keturunan, tidak. Itu seorang Nabi Allah pelihara. Ya, itu yang menerima wahyu. Jadi bila Nabi ni dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak wajib untuk menyampaikan. Tapi boleh tak sampai? Boleh. Jangan kita ingat tak wajib, tak boleh sampai. Tapi boleh sampai. Dan seorang Nabi ni dia wajib memperkenalkan dirinya sebagai seorang Nabi kepada umatnya. Supaya apa? Umat dia tahu yang dirinya itu Nabi, supaya dia tak adalah umat dia nanti melakukan sesuatu perkara yang di luar batasan, sedangkan ini seorang Nabi Allah. Dan Nabi yang terakhir sudah barang tentunya kita tahu, iaitu yang diutuskan maksudnya. Nabi yang terakhir diutuskan adalah junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tak nak timbul confuse nanti. Habis itu Nabi Isa ni macam mana? Ada setengah pendapat kata Nabi Khidir masih hidup tu kira macam mana? Nak bagi tahu kata Nabi yang terakhir diutuskan. Nabi Idris masih hidup kira macam mana? Nabi Isa kita sedia maklum. So apa jawapan tadi? Nabi yang terakhir diutuskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Difaham ya? Dan nama Nabi Muhammad SAW ni nama yang termulia. Nama yang sebelum-sebelum ini tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun, khususnya di orang Arab itu sendiri. Ketika mana ada satu riwayat mengatakan Abdul Muttalib yang menamakan cucundanya sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat mengatakan ibundanya Siti Aminah yang menamakan anaknya sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, nama tersebut tidak pernah dinamakan kepada nama-nama sebelumnya, menunjukkan kemuliaan. Ada di dalam kitab-kitab yang disebut, kitab-kitab yang menceritakan kisah bagaimana kaum Yahudi dengan Nasrani, kaum terdahulu, cuba nak menamakan anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Mereka tahu kata Nabi Muhammad itu Nabi akhirul zaman, tetapi Allah tak izinkan, tak lahir dia, mati. Sebab yang nama tu nanti khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak dalam Al-Quran pun menyebut mereka tahu ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, Muhammad. Tahu belaka, tahu detail semuanya. Tetapi mereka tidak mau beriman. That's why tahu saja tidak memadai, tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, penghulu segala nabi, nabi penghulu
segala manusia di akhirat kelak. Ya. Di akhirat Nabi lah penghulu manusia, penghulu makhluk, penghulu segala Nabi ya Rasul. Sementara lagi lah penghulu di dunia. Tidak ada masalah sama sekali. Ya. Ketua kita. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian keluarganya, keluarga Nabi. Keluarga Nabi, kata Imam Syafi'i, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kata Imam Malik bin Anas, Bani Hashim faqat, Bani Hashim sahaja. Ada kisah kenapa Bani Muttalib ni? Kerana pada zaman baginda Nabi SAW dan umat Islam yang ditindas, diboikot, berada di satu tempat, tidak ada perhubungan sesama mereka ini selama 3 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Mereka ini umat Islam ni hidup dengan sara hidup tu daripada harta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha semata-mata. Tengok pengorbanan seorang wanita, hebat. Seorang wanita ni hebat. Kalau dia betul-betul faham, kekuatannya luar biasa. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pada ketika itu yang banyak bantu tolong baginda Nabi SAW, kan kita kalau tahu nasab keturunan ke atas tu banyak lagi yang bani-bani, kabilah-kabilah. Tetapi yang banyak bantu, khususnya banyak bantu secara senyap-senyap kerana tak dibenarkan. Perjanjian dibuat tu tidak dibenarkan untuk apa? Untuk membantu umat Islam. Tindaslah kita sebut senang cerita. Tetapi yang banyak bantu senyap-senyap, walaupun masa tu belum beragama Islam lagi, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baginda mengiktiraf mereka ini sebagai tu. Dan kebanyakan kita sedia maklum, akhirnya Islamlah kelah semuanya kan. Allahumma salli ala sayyidina. Cerita sebelum penghijrahan ke Madinah. Ma'al hijrah kita nak masuk. Betul kan? Nak masuk Muharram ni. Berapa hari lagi? Besok lah. Ya. Lusa. Today Tuesday, Wednesday malam dah kita tahun baru. Ya, New Year bagi kita. Awal Muharram. Baik. Subhanallah. Itu keluarga Nabi. Jadi kalau ikut sekarang ni, takrif ni yang tadi, Hashim bin Muttalib, yang beriman kepada Nabi SAW. Sebab ada ahli keluarga Nabi yang tidak beriman. Dia sedia maklum, Abu Lahab dan sebagainya. Tetapi yang beriman pada Nabi SAW. Dan kalau ikut sekarang, nasab keturunan baginda Nabi SAW daripada jalur keturunan Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya adalah cucu kepada Nabi SAW, keturunan yang sekarang kita tengok, Sayyid dan Syarifah. Itu keturunan Nabi. Keturunan Nabi tidak akan putus sehinggalah kiamat. Itu keturunan Nabi SAW. Mereka ada kemuliaan yang tersendiri, kita kena hormat kepada mereka. Dan sahabat Nabi. Sahabat Nabi apa takrifan dia? Siapa ingat? Mungkin saya dah beritahu dah kuliah yang lepas. Kita sedia maklum pengajian kita berkitab, bersanad dan bersistem. Mana ada syarahan bagi tiap-tiap yang kita nak beritahu ni. Dan itulah yang ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir ini boleh menyampaikan semula isi kandungan daripada kitab ini. That's why saya minta tulis. Ya. Apa dia? Nombor 1, takrif sahabat. Nombor 1, hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hayat baginda Nabi SAW. Saya ulang sekali lagi. Nombor 1, hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hayat Nabi. Ya, ketika hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3, mati di dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman. Maknanya, andainya dia meninggal dunia sebelum kewafatan Nabi, tapi dia beriman, dia sabar. Ataupun lepas baginda Nabi wafat, tak lama pula, lama-lama tak dia meninggal dunia pula, tapi dalam keadaan beriman, maka dia masih dikira sahabat. Kalau tidak, gugur title itu. Faham? Okey, boleh faham. Nombor 1, hidup sezaman Nabi SAW.
beriman dengan Nabi SAW ketika hayat bagi Nabi SAW, dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Tak kira sebelum atau selepas kewafatan Nabi, janji dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan Islam. Nombor 4, pertemuan di bumi, bukan di langit. Pertemuan di bumi. Baik. Nombor 5, melihat atau dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat atau dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau satu lahzah, walau satu saat. Saya ulang, melihat maknanya dia tengok Nabi, atau dilihat Nabi melihat, walau kana lahzah, walau satu saat. Tak kira dia kecil ke besar ke tua ke, walau dia buta sekalipun. Contoh, kan saya sebut melihat. Kalau orang buta tak boleh lihat kan. Contoh Sayyidina Abdullah bin Maktum, betul? Tetapi dia dili. Tu ada kait tu dengan Sayyidah Khadijah. Masya Allah, Sayyidah Khadijah, wanita istimewa. Masya Allah, tabarakallah. Ada kait belaka semua. Pengislaman orang yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, ada banyak kisah. Berkaitan beliau ni, signifikan beliau pada agama ni, Masya Allah, tabarakallah. Baik. Sahabat Nabi tadi kita sebut dah 5, dah 6. Nombor 7, nombor 6, Nombor 6, berada di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berada dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau dia nun jauh di sana, dia tak nampak Nabi, Nabi tak nampak dia, tapi dia duduk dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan peristiwa haji wida kan. Contoh masalah, saya bagi contoh. Tapi jauh nampak, nak nampak, jauh nak melihat, akan tetapi duduk dalam majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan seterusnya, amma ba'du. Bila kita menulis kitab, dia punya rukun. Nombor 1, basmalah. Ini rukun penulisan kitab. Nombor 1, basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Nombor 2, hamdalah, puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Nombor 3, biasanya ada yang tulis, ada yang tak tulis. Syahadatain, syahadah, 2 kalimah syahadah. Nombor 4, salawatu ala Nabi, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3, amma ba'du, dan ada pun setelah itu, dan seterusnya. Ambil kamu dia disebutkan lafzul intiqalat. Apa maksud dia? Nak memisahkan antara muqaddimah dengan perenggan yang pertama. Ada yang mengatakan yang pertama amma ba'du Nabi Dawud alaihissalam. Seterusnya, adapun nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Allah, ini yang nombor 1 sekali, paling besar, tiada tolok bandingnya. Allahu Akbar. Saya ulang sekali lagi. Inilah nikmat yang paling besar, yang tiada tolok bandingnya. Tak ada dah. Tak ada lain dah selain daripada ini. Kalau orang tanya, apa yang kau dapat, apa yang kita sebut sebagai macam-macam, bagi kekayaan lah, bagi kesihatan lah, bagi anak yang ramai lah, dan sebagainya, tetapi yang paling besar nikmat Islam. Islam dari sudut bahasa tu apa maksud? Selamat, sejahtera. Ni saya bagi ni untuk ditulis. Siapa yang nak tulis, sila. Islam dari sudut bahasa maksud selamat, sejahtera, tunduk, patuh,
pasrah. Slow-slow tu saya baca, insya-Allah boleh dapat tu. Selamat, sejahtera, tunduk, patuh, pasrah. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut syarak, sudut istilah, tunduk, patuh, pasrah kepada hukum hakam Allah. Tunduk, patuh, pasrah kepada hukum hakam Allah Ta'ala yang dibawa melalui lisan baginda, yang dibawa melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulang sekali lagi. Tunduk, patuh, pasrah, selamat, sejahtera dari sudut bahasa. Dari sudut syarak istilah, tunduk, patuh, pasrah kepada syariat, yakni hukum hakam Allah Ta'ala yang dibawa melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 pembahagian. 4 pembahagian dia apa dia? Ibadah. Nombor 2, muamalah. Nombor 3, munakahah. Nombor 4, jinayah. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Boleh ya? Saya ulang sekali lagi. Tunduk, patuh, pasrah kepada hukum hakam Allah Ta'ala yang dibawa oleh lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya wahyu. Hukum syarak ni, wahyu Islam ni daripada Allah Ta'ala. Apa dia dalam Quran sebut? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya agama yang Allah Ta'ala terima pakai hanyalah Islam. Daripada Nabi Adam AS sampailah kiamat kelak, agama adalah agama Islam. Ya, boleh? Okay. Dia punya pembahagian tadi kita dah sebut ibadat. Sebab tu kalau kita tengok rukun Islam tu yang applies kepada kita ni hak ibadat. Kerana bab jinayat, hukum hakam bukan kita yang boleh menghukum ya. Qadi, hakim, bukan qadi akad nikah tu. Hakim lah. Bab muamalat, orang yang berniaga, orang yang ada urusan jual beli, sewa, pajak dan sebagainya, begitu itu yang dia kena tahu tentang ilmu muamalat. Orang nak kahwin, nikah, cerai, rujuk dan sebagainya, orang tahu. Orang bujang kalau dia tak tahu tu tidak ada masalah. Bukan tak ada masalah, kenalah tahu. Tetapi bila diwajibkan atas dia, ada tak orang yang tak tahu bila dia cakap macam ni dia jadi apa? Oh dah jadi dah jatuh talak. Ada orang tak tahu. Sebab apa? Jahil akan hukum. Apatah lagi yang diwajibkan kepada kita hukum ibadah. Fiqh ibadah. Nanti kita akan bahas ni kat bawah ni dah sebut nanti. Jadi Islam apa tadi kita dah bahas. Dan juga ni'mat iman. Sebab tu saya suruh bawa buku ni kalau ada yang rujukan tu. Sebab kalau kita terlupa, ada ustaz dah cakap dalam kitab ni, ada kitab tu. Muka surat 4. Apa maksud iman? Percaya. Itu dari sudut bahasa. Muka surat 4 tu. Kalau apa nama Kak Reza punya, Kak Reza cari pelajaran kedua. Pelajaran kedua muka surat 2. Baik, buku besar. Kalau yang kecil macam saya ni, buku kecil ni, muka surat 4, pelajaran kedua. Iman erti percaya. Percaya tu dari sudut bahasa. Filughatan, dari sudut bahasa. Iaitu percaya akan adanya Allah dan membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya percaya dari sudut bahasa, percaya dia iman. Tapi kalau dari sudut syarak, percaya akan adanya, yakni kewujudan Allah Ta'ala, dan membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita mengaji usuluddin, ini tauhid, akidah, sifat 20, apa perbahasan dia? 3 perkara, betul? Ilahiyat, bab ketuhanan. Tu kita kena meyakini kewujudan Allah Ta'ala. Nombor 1, Allah wujud, qidam, baqa, seterusnya kewujudan, kena yakin. Itu yang asas sekali. Dan membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi bawa, bab ilahiyat, bab ketuhanan, juga bab nubuwat, an-nubuwah, kenabian,
Dan nombor 3 apa dia? Sam'iyat. Sam'iyat apa dia? Iaitu perkara yang kita dengari dan kita imani. Kita dengar, sami'a, kita dengar betul. Dengar. Dan kita beriman. Ada tak orang kata dengar? Dengar masuk telinga kanan, keluar telinga tu ada. Tapi kalau kita kata sam'iyat tu perkara yang kita dengari dan kita imani. Syurga kita dengar saja, nampak tak? Tak nampak. Neraka kita dengar sahaja, tapi kita nampak tak? Tak nampak. Dosa, pahala, malaikat, jin semua kita nampak tak? Tak nampak. Kita dengar ya? Ya, kita dengar. Percaya tak? Percaya. Some people dia ada rasa bila kita cakap percaya ataupun tidak, faham ke tidak, they tend to think that it is negative. Sebenarnya tidak. Sebab ada pilihan tak dalam dunia ni, baik dengan buruk. Apa maksud akal? Kita dah bahas kan? Akal apa maksud? Iaitu satu anugerah yang Allah berikan kepada kita yang dapat beza antara baik dengan yang buruk. So you guys boleh tanya, betul ke tidak? Kalau cakap betul ke betul, mana yang betul ya? Faham ke tidak? Faham ke faham? Mana satu faham? Faham ke tak faham? Tu. Ni kena reti. Kena pandai perhalusi. Orang-orang macam ibu-ibu, bapak-bapak ni yang orang-orang lama ni yang makan garam lebih daripada kami ni, Masya Allah, tabarakallah lah, lebih bijak lah. Kadang-kadang orang muda kan ke bawah ni dia tak nampak benda. Boleh faham ke ataupun tidak? Boleh jadi that's why dia begitu, dia ada begitu. Dia tidak ada negatif. Sebab takrif akal itu sendiri dapat beza yang baik dengan yang buruk. Bukan baik-baik. Faham? Faham ke tidak? Baik. Ada kena-mengena dengan hidup dan mati. Bukan tak ada kena-mengena dengan ada. Baik. Kembali ya. Percaya akan adanya Allah dan membenarkan segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman. Dan yang kita belajar kata rukun. Kan rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Itu yang dia bind hak Islam tu. Rangkum semua. Dia bind hak iman itu. Rukun Islam 5 perkara. Apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Kita tengok nanti. Kita baca dulu. Dengan keduanya itu nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi dah jelas iman apa, Islam apa. Don't get confused ya. Orang Islam belum tentu dia beriman, tetapi orang beriman sudah barang tentu Islam. Orang yang bertakwa sudah barang tentunya beriman dan Islam. Nampak level ni? Saya ulang sekali lagi. Orang yang Islam belum tentu beriman. Orang yang beriman sudah barang tentu Islam. Orang yang bertakwa itu sudah barang tentunya beriman dan juga orang bertakwa apa? Dia buat segala apa yang Allah suruh, tinggal segala apa yang Allah larang. Orang yang beriman pasti insya-Allah masuk syurga, walaupun minta maaf dengan bahasa ni, kena celup dalam neraka terlebih dahulu, tetapi lantaran iman yang ada pada dada dia. Tetapi orang yang bertakwa, dia masuk syurga bighairi hisab. Tak ada hisab, masuk terus. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan beriman dan bertakwa. Amin. Kenapa tak sebut Islam? Tadi kita dah bahas. Kalau dia beriman, pasti dia boleh? Dengan keduanya, nikmat Islam dan nikmat iman itulah Tuhan Azza wa Jalla menjadikannya seseorang sebagai sebab. Ni yang kita cakap tadi ni. Tengok, Tok Guru kita dah tulis sebagai sebab memasukkan seseorang ke dalam syurga dengan kekal abadi di dalamnya dan selamat daripada api neraka dengan taat pada Allah. Taat ni yang kata takwa tadi, Robert tu catat. Taat kepada Allah tu yang jadi takwa. Dia Islam, dia beriman dan dia taat perintah Allah. Taat di sini maksudnya takwa. Taat di sini juga maksud buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Tulis. Sebab tu yang kan nanti ibu-ibu, bapa-bapa lagi nak syarahkan balik kitab ni. Apa maksud taat itu?
Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Equivalent to taqwa. Yes. Boleh tu. Boleh ni, boleh insya-Allah. Kita slow and steady, tak apa, SOP 15 minit lagi. Dan sebagai sebab memasukkan seorang itu ke dalam syurga dengan kekal abadi di dalamnya syurga dan selamat daripada api neraka dengan taat pada Allah, maka wajiblah bagi tiap-tiap yang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Catatan, golongan yang diberati. Golongan yang diberati akan hukum syarak ke atasnya. Golongan yang diberati ataupun dipertanggungjawabkan ataupun dibebankan akan hukum syarak ke atasnya, yakni kedua bahunya terbeban hukum syarak pada diri. Apa dia? Golongan yang diberati akan hukum syarak ke atasnya. Sambung. Terdiri dari dua golongan. Terdiri daripada dua golongan, iaitu jin dan manusia. Kalau orang tanya mukallaf tu, kita boleh jawab. Kita biasa orang jawab, dia terus bagi ciri. Cirinya berakal, balik, sampai seruan dakwah Nabi dan sempurna panca indera. Biasa orang jawab macam tu. Ni kita susun ilmu kita. Apa takrif dia? Apa dia mukallaf? Golongan yang diberati akan hukum syarak ke atasnya. Terdiri daripada dua golongan, jin dan manusia. Baru sambung balik. Ciri-cirinya adalah, baru markah 10/10. Ciri-cirinya adalah berakal, nombor 1. Nombor 2, baligh, cukup umur. Ya. Nombor 3, sampai seruan dakwah. Dalam kurungan, sampai seruan dakwah. Dalam kurungan, Nabi ataupun Islam. Tutup kurungan. Jadi kita bahas insya-Allah. Kalau tak sempat, kita sambung. Tapi poin kita dah tahu. Yang penting poin kita dah tahu. Nombor 3. Nombor 4, sempurna panca indera. Sempurna panca indera. Baik. Okey, saya ulang sekali lagi Bagi yang mencatat, kalau ada terlepas, apa dia maksud mukallaf? Golongan yang diberati ataupun dipertanggungjawabkan ataupun dibebankan akan hukum syarak ke atasnya. Nombor 1, syarat dia. Nombor 2, terdiri daripada dua golongan, jin dan manusia. Nombor 3, syarah dia apa dia? Ciri-cirinya adalah berakal, baligh, sampai seruan dakwah Nabi dan sempurna panca indera. Baik, saya ulang lagi. Dalam Al-Quran kita pernah dengar kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diberati akan seseorang itu, hamba itu, benda yang dia mampu. Maknanya hukum syarak yang Allah bagi kepada kita ni mampu kita tanggung. Sebenarnya sebab Allah bagi kita akal. Allah suruh tak kucing semayang? Kadang-kadang kita tengok kucing duduk kat sejadah, dia buat macam semayang. Dah kena. Kita tu dah kenapa? Kita tu yang nak pelik tu dah kenapa? Dia akal pun tak ada. Kalau dia boleh semayang sekalipun dan dia boleh baca Fatihah dengan tepat lebih daripada kita, dia tak diwajibkan. Tak ada masalah. Kita yang pelik, yang boleh tapi tak boleh. Gitu. Faham maksud dia? That's why terdiri dari dua golongan, jin dan juga manusia. Cuma jin ni istimewa dia. Apa istimewa dia? Kita ni manusia, kita ciri-ciri mukallaf ni berakal dan baligh, betul tak? Jin ni dia tak kira baligh, dia dah diciptakan saja. Mana Allah beri akal, dia sudah mukallaf, tak payah tunggu baligh. Kita manusia yang kena tunggu baligh. Jadi bila kita kata 4 ciri tadi, nombor 1 berakal, mana tertolaklah orang gila. Orang gila sudah tak yang hilang akal. Sebab kalau kita sebut hilang akal saja, ada banyak takrifan. Hilang akal ni banyak takrifan. Ada hilang akal kerana tidur,
ada hilang akal kerana pingsan, ada hilang akal kerana gila. Sekarang kita fokus kepada gila. Maksud hilang akal tu gila. Boleh bila dia gila dah tak wajib semayang. Dia main-main kat Masjid Al-Mu'minun kita, main galah panjang ke, konda-kondi ke, polis entry ke, nak marah kat dia. Semayang lah. Pergilah semayang. Apa ni time-time semayang kau main ni? Lah, dia kata, dah kenapa kau suruh aku semayang? Dia kata, kau tak mengaji ke? Dia kata, kan orang semayang, orang gila tak payah semayang, kau ni kena semayang. Kita kena sekolah kat dia. Contoh, sebab dia tak wajib. Tapi kalau boleh tak adalah dia ganggu kita pasal mengganggu semayang, nanti khusyuk kita hilang dan sebagainya. Maksud saya dia cerita hukum saja. Boleh faham berakal. Jadi kalau dia gila dia tidak. Dan kemudian balik apa dia? Cukup umur. Siapa ingat kita dah beritahu dalam kuliah yang lepas daripada umur berapa sampai berapa? Ya cik, bagi tahu satu jawapan. Confident kita. Asyik dah ada cucu. Ya. Kalau dah ada cucu, confirm ada anak. Macam tu dia punya takrifan dia. Jadi bila kita dah ada anak dan ada cucu, kita mesti tahu bila masa nak kata balik. Sebab kalau ikut kata sains dia nak kata 13 ke 18. Kalau Islam ni kira berapa? Siapa tahu seorang? Saya ni tahu nama Kak Rizal seorang je, tak sebut nama Kak Rizal. Cepat-cepat SOP kena fokus ni 10 minit. Ya, okey, baik. Saya bercerita tentang umur. Betul tentang haid tu, tepat dah jawapan tu sebenarnya. Tapi saya bercerita tentang umur. Seorang kanak-kanak lelaki maupun perempuan boleh mencapai umur baligh seawal 9 tahun. Kita dah beritahu dah. 9 tahun hijrah. Seorang kanak-kanak lelaki maupun perempuan boleh mimpi keluar mani ihtilam, ataupun minta maaf dengan bahasanya, kalau jima keluar mani, mana? Keluar mani lah. Seawal 9 tahun. Itu untuk lelaki dan perempuan. Manakala untuk perempuan sahaja dapat haid seawal umur 9 tahun. Sebab tu kita perasan bila Nabi bersabda, Nabi suruh sembahyang 7 ke 10 tahun, betul tak? 7 tahun dah kena start, 10 tahun dah boleh pukul yang tidak mencederakan. In between 7 to 10 itu umur berapa? 9 tahun. Sebab tu kita pernah beritahu, tersebut dalam kitab-kitab fiqh, ada sebut bahawasanya Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang nenek berusia 21 tahun. Nenek berusia 21 tahun. Apa maksud nenek? Bukan datin ke datin Seri, minta maaf dengan bahasanya. Maksud nenek tu, maksudnya dia dah ada cucu. Bila sebut datuk tu, takrifan kalau dari segi kekeluargaan, bukan pangkat, maksudnya ada cucu. Nenek, datuk, nenek ada cucu. Maknanya bila dia seorang nenek usia 21 tahun, pernah jumpa tak? Biasa 21 tahun ni anak dara sunti lah, kan? Nenek tu usia 21 tahun Imam Syafi'i pernah jumpa. Rupanya si nenek tersebut nenek muda. Masya Allah. Si nenek tersebut pada usia 9 tahun dapat haid, kemudian dia nikah, kemudian dia hamil, kemudian dia beranak usia 9 tahun. Kemudian anak dia pula besar sampai 9 tahun, anak dia pula dapat haid pada usia 9 tahun, tak lama nikah, hamil, kemudian bersalin, dapat cuculah si nenek tadi, seawal 18 ke 19 tahun. Faham Jadi seawal itu. Sebab tu bila kita tahu rahsia di sebalik hadis 7 ke 10 tahun, rupanya seorang kanak-kanak boleh mencapai baligh seawal 9 tahun. Ini dalam mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i. Dia ada perbahasan dari segi fiqh, tapi saya bagi secara in general sahaja, supaya at least kita tahu kita ada anak, kita ada cucu. Rupa-rupanya dia nak tunggu umur 13 tahun, nak tunggu umur 15 tahun baru kata apa? Minta maaf dengan bahasanya, bulu pun tak tumbuh. Minta maaf dengan bahasanya, haid pun tak keluar, air mani pun tak keluar. Jadi dia kata apa? Umur dia tunggu 18 tahun. Tak, 9 hingga 15 itu dia punya time frame dia. Kalau satu orang perempuan dia kata, Ustaz, saya dah umur 50 tahun, setitik haid pun tak pernah keluar daripada saya. Contoh,
Ataupun seorang pakcik, dia umur saya dah 60, tapi setitik mani pun tidak pernah keluar daripada saya. Contoh, adakah saya tidak baligh lagi, Ustaz? Agak-agak lah. Dia 9 hingga 15, itu time frame dia. Keluar daripada 15 itu ikut tahun hijrah, maka dia sudah baligh. Walaupun tak ada tumbuh bulu. Kalau kita belajar pendidikan jasmani dan kesihatan, nak kena tumbuh bulu lah, apa benda lah, halkum lah, dan apa-apa. Kita sedia maklum orang perempuan lain dan lelaki lain, kan? Nak tunggu tu. Dah, itu tanda alamatul bulugh tadi, keluar mani ataupun keluar head. Seawal usia 9 tahun. Sebab tu ada anak-anak kadang, kalau di Meru pernah saya jumpa seorang yang mengaji dengan saya. Dia kata anak murid dia umur 11 tahun. Rupanya seawal 10 tahun tu dia dah pernah mimpi ihtilam. Maknanya antara umur 10 hingga 11 tu, mak bapak dia tak tahu yang dia telah pun baligh. Semayang ni macam mana? Puasa ni macam mana? Mandi wajib ke apa benda? Itu mujur tanya je. Kak Rizal, kau tak tanya? Kan buat survey form ke apa benda kan, kaji selidik. Mujur tanya, kau tak tanya, faham tak? Sekolah-sekolah biasa dan sebagainya, itu sekolah agama, sekolah rendah agama. Faham maksud saya? Penting. Ini termasuk dalam fardu ain. Maka kita kata mukallaf tu dah selesai. Baligh dah selesai, berakal dah selesai. Sampai seruan dakwah, maksudnya Islam. Maksudnya sekarang ni kalau negara Islam, kita negara Malaysia ni boleh kita kata China ke India tak dapat seruan dakwah, tak boleh. Azan berkumandang, orang Islam, syiar nampak belaka, muamalat dia dengan orang Islam tak boleh dikata. Dia duduk bawah tempurung, dia tak pernah tahu pasal Islam. I tak tahulah. Tak ada. Di akhirat kelak I tak tahu, tak ada, tak dikira. Pasal you duduk dalam tempat negara yang majoritinya orang Islam. Apatah lagi. Ni bukan cerita boleh berbahasa Melayu dan sebagainya, itu cerita lain. Nanti itu cerita di dunia, di akhirat kelak kau nak claim kata aku tak tahu apa-apa, tak ada orang dakwah, tak boleh. Because why? Ni bukan tempat yang tak sampai seruan dakwah Islam itu sendiri. Bahkan dunia sekarang lagi meluas. Tak boleh kata begitu dah lagi. Faham Mana dia bukan kira macam aku terlepas lah. No. Di akhirat nanti sekian dimaklumkan. Yang keempat, sempurna panca indera. Betul tak tadi kita sebut? Apa maksud sempurna panca indera? Tidak buta dan tidak pekak sekaligus. Kalau dia buta sahaja, tak pekak, dia boleh dengar tak? Macam contoh syarahan ni, kita bagi syarahan, dia masih boleh mendengar kerana dia cuma buta tetapi dia tidak pekak. Ataupun dia pekak tetapi dia tidak buta. Boleh tak nanti saya tunjuk, ni pembahagiannya begini, cara nak semayang ni, rukun-rukun, kita tulis kat whiteboard. Boleh tak dia nampak? Dia boleh tak dia baca? Walaupun dia tak boleh bertutur ataupun dengar, masih boleh. Jadi orang ni masih dikira apa? Mukallaf. Tapi kalau dia buta dan pekak sekaligus, contoh tadi dia buta tapi tak pekak, dia kena tak semayang Jumaat? Dia kena semayang Jumaat. Walaupun dia pekak sahaja tapi tak buta, tadi yang buta kita kena tuntun dia lah. Kalau dia pekak saja tak buta, dia boleh pergi sendiri, betul atau tidak? Tapi kalau buta dan pekak sekaligus, apa jadi? Bukan mukallaf. Boleh faham tak? Hari ni biar kita tak belajar banyak-banyak, boleh tahan banyak kot, pada saya sikit je kan? Tetapi kita pegang sungguh-sungguh. Macam mana kita nak pegang sungguh-sungguh? Kita kena ikat ilmu kita dengan tulisan. Ada rakaman, kita boleh dengar balik, dan tulisan kita sendiri. Kadang-kadang kita tulis sendiri kan, kita sendiri tak boleh baca dia. Tak boleh baca. Kita boleh tengok rakaman lah, kita rojok balik. Iaitu orang yang akil dan balik, ia mengetahui segala rukun Islam sebagaimana yang disebutkan di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Kerana ia boleh membawa kepada bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya, rukun iman dan rukun Islam, yang terkandung dengan pengetahuan yang tersebut itu rukun Islam. Kita berhenti di situ insyaAllah. Ada 3 minit lagi. Nanti kan kata saya terlajak pula, baik saya berhenti dulu break. Ikut jam saya 3 minit lah. Tak tahulah ikut tuan-tuan perempuan dah lebat. Jadi ada perbahasan yang kita belum bahas lagi, rukun. Buat bulat kat situ, kan ada rukun kat situ. Buat bulat ni ustaz, jangan lupa next class. Boleh Sebab rukun dia maksud, rukun maksud dia perkara yang terpenting. Perkara yang terpenting di dalam sesuatu perkara, tanpanya tiadalah perkara tersebut. Maksudnya tak dapat tidak kena ada. Kalau dia kata di Islam, dia tak syahadah, sekian, habis. Dia tak semayang, habis.
Dia tak puasa. Kalau dia mengingkari kewajipan puasa, maksud mengingkari kewajipan solat, mengingkari kewajipan puasa, mengingkari kewajipan zakat, boleh jatuh kufur. Mengingkari kewajipan. Ada perbahasan dia. InsyaAllah kita akan bahas pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Tolong tanda di mana kita berhenti. Boleh? Okey. Ada soalan? Macam yang kata sahabat Nabi kan, Saya. kalau macam yang dipilih Nabi melalui utusan dia, itu sahabat juga. Itu saya cakap tadi. Syarat dia, kira syarat tak? Macam Uwais Al-Qarni tu kira sahabat, tidak dikira sahabat. Sebab dia tidak bertemu dengan Nabi SAW, tidak berada dalam majlis Rasulullah SAW. Syarat dia begitu. Walaupun dia beriman pada zaman hayat Nabi SAW. Kan kita kata pada hayatnya Nabi SAW. Tapi dia tak jumpa. Kalau dia jumpa, dia beriman masa Nabi hidup lagi, Uwais Al-Qarni, tapi tak pernah jumpa. Tak pernah berada dalam majlis Nabi SAW. Tidak. Ya. Sama macam Uwais Al-Qarni. Sebab tak pernah tentang mata melihat Nabi, dilihat Nabi, atau berada dalam majlis Nabi. Itu berada dalam majlis itu besar fadilat dia. Mana kalau utusan Nabi tak pernah jumpa, tak pernah gini-gini, tak ada eye contact dan sebagainya, ataupun in Rasulullah SAW majlis, it tak consider as right. Soalan? Tapi insya-Allah boleh faham pengajian kita ni. InsyaAllah dengan izin Allah, kefahaman tu bukan daripada saya, daripada Allah. Cuma saya tokang sampai saja. Mudah Allah bagi faham apa yang saya cuba sampaikan dengan izin Allah. Baik. Jadi sebab pengajian kita berkitab, bersanad, bersistem. Atau sistem dia begitu. Cara dia begitu. Cara catatan dan sebagainya. Agar kita boleh insyaAllah dapat manfaat yang semaksimum mungkin insyaAllah. Jika tidak ada soalan, saya mohon maaf saya silap. Panjang umur kita bertemu lagi, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al qulubana bi nuri hidayatika wa nuta'arradu min nusyadika abadana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna tawfiq wal hidayah wa lina ya istiqamah. Allahumma rzuqna ikhlasa jami'a al-khairat fi jami'il ahwal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil futuhil 'arifin wa hdina siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Jam saya